Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya yang jelas? Salam, boleh. Okey, baik. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 7 orang yang join. Ramai lagi yang tak join. Tadi kelas sebelum ni yang pagi tadi okey ke? Okey ke? Ramai tak yang hadir? Ramai kerja madam hari ni. Ramai kerja hari ni. Okay, never mind. Kita pun dah record kita punya seminar yang keempat pada minggu yang ke-11 ni. Okay, hopefully that someone that are not free to join our class, they will review back our recording video. Alright, seminggu yang ke-11, seminar yang keempat, untuk minggu ini kita akan membincangkan chapter yang ke-6 as well as we have another one assignment. Alright, so and another thing is about our final test. Okay, nanti kita akan sharekan. Sebelum itu, kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas HRM 581 pada pagi ini berjalan dengan lancar. Baik, so kita nak terus pergi kepada chapter yang ke-6 and we have another one chapter to be finished, iaitu kita hanya mempunyai 7 chapter untuk HRM ini. Okay, so and another thing is about your third assignment. Okay, yang kalau you still remember yang kita discuss pada minggu yang pertama, iaitu yang you kena go through cases dalam website. Nanti kita akan briefing balik lah. Dan assignment pertama, assignment kedua dah pun diberikan, dah pun okay, hopefully that in progress lah. Kalau tanya saya lah bila nak hantar assignment, saya senang je. As long as you hantar pada minggu ke-14 tu, you complete 3 assignment saya dah okay dah. Tak kira lah minggu ke-14 tu you baru nak hantar ke 3 assignment pun masih lagi diterima. Kalau you tak nak tengok saya punya submission date untuk setiap kita punya assignment, saya menerima penghantaran assignment sehinggalah minggu yang ke-14. And we have 1 week for study week. So if I'm not mistaken, kita punya coordinator bagi tahu hari tu untuk HRM 581 final testnya pada 1 Hebron 8. Biasanya dia adalah standard dengan kita punya full-time student. Tapi tak apa, nanti kita tengok balik lah if we are not able to conduct our final test itu pada waktu yang sama dengan full-time, so kita adjust sikit lah untuk yang part-time ni. Tapi soalan adalah standard satu Malaysia untuk kod HRM 581. Okay, so let me share my slide first. Okay, boleh nampak ke saya punya slide berkenaan dengan EPF ataupun KWSP? Boleh nampak? Boleh Okay. So rasanya topik ni pun saya nak go through detail pun most of you pun memang dah ada pengalaman dengan KWSP ataupun EPF. Right, so KWSP ni, okay, sekejap ya. Okay, so it's a compulsory government grant saving scheme. Dia adalah satu skim yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk simpanan masa hadapan. So bila kita namakan dia simpanan, so dia ada contribution daripada employers dan juga employee berdasarkan monthly basic wages lah. Okay, dua-dua ada contribution dia, dua-dua ada kena contribute mengikut percentage yang telah ditetapkan lah. Nanti kita akan go through one by one. Alright, so dia kata kat sini siapa yang
yang patut dikenakan, patut mencarum ataupun patut menjadi ahli KWSP. So ianya wajib kepada employee in a private sector. Pekerja yang bekerja di private sector, sektor ataupun swasta lah. Swasta, okay. Termasuklah full-time workers, ada di pencaruman KWSP, part-time workers, permanent workers, temporary or contract workers, probationers ataupun mana saya punya ni tadi? Orang yang sedang dalam percubaan. Kan kadang-kadang kalau kita baru nak start kerja, percubaannya 3 bulan. Yang tu pun kena mencarum KWSP. Dan juga employees in the private sector above the age of 55. Lebih daripada umur 55 and who have not withdrawn all of their saving, yang mana dia tak keluarkan lagi mana-mana dia punya caruman. Dan juga wajib kepada employees in the public sector. Dia ada juga untuk public sector while they are under probation period. Contoh kalau you masuk ke UiTM, diberi tempoh percubaan selama 3 tahun. So dalam within time of 3 years, you are compulsory to contribute to EPF. Okay, so bila dah disahkan jawatan, barulah you have some option. Biasanya orang akan convert kepada pension scheme. So dia akan terminate dia punya KWSP, dia boleh keluarkanlah ke semua caruman dia sebelum dia disahkan jawatan. Okay. Kejap ya, ada orang baru nak masuk. Mana dia? Tadi tak ada pula. Okay, so ini adalah yang wajib mencarum sebagai ahli KWSP. And kita ada yang optional, yang mana sebagai domestic servant. Domestic servant ni contohnya tukang kebun, orang gaji, tukang kayu dan sebagainya. So they both foreign and Malaysian adalah optional. Okay, foreign employee working in Malaysia pun optional. Self-employed person. Yang mana dia ada bisnes sendiri, termasuklah sole proprietorship, pemilikan tunggal, partners in the partnership. So kedua-dua ini adalah optional untuk ambil KWSP. Pensionable employees in the public sector pun dia diberikan pilihan lah. Diberikan pilihan. Kenapa saya punya benda ni tak nak bergerak ni, mengganggu saya punya slide ni. Macam ni. Okey, duduk kat sini juga. Okey, dan seterusnya adalah employees who have withdrawn their saving under the leaving the country withdrawal scheme and have returned, yang mana dia telah pun mengeluarkan dia punya saving di bawah pengeluaran yang meninggalkan negara. Dia nak meninggalkan negara. So dia nak keluarkan dia punya saving. Okay, so dia adalah optional untuk after that, kalau dia bekerja balik di Malaysia, dia adalah optional untuk dia mencarum dalam KWSP. Dan juga employees who have withdrawn their saving at the age of 15, dia dah keluarkan dia punya saving pada umur 55 tahun, dan juga who have subsequently re-employed, kemudiannya telah bekerja semula. So dia adalah optional. Sebab dia dah ada dia punya simpanan sebelum ini, dia dah keluarkan pun, tetapi dia tak boleh duduk rumah, dia nak kerja juga pada umur 55 tahun tu. Okay, dan ke atas. So dia adalah optional untuk mencarum sebagai ahli KWSP. Okay. Seterusnya contribution. Okay, yang ni adalah
nak kata semasa kita akan tengok kepada website nanti. Biasanya untuk employee adalah 11%, untuk employer adalah 11%, employee adalah 13%. Actually, when we go through about the website of our KWSP, EPF, kadar untuk caruman atau the percentage of the contribution itu it depends on your basic salary. Yang 5,000 ke bawah dan juga 5,000 ke atas. Okay, so dia akan tengok kepada you punya basic salary, so dia akan bagi dia punya minimum requirement, berapa percentage. Tetapi untuk percentage caruman ini, dia tidak semestinya you ambil apa yang telah ditetapkan. Ada juga employee yang merasakan simpanan KWSP di masa hadapan tu is so important and he or she has been decided to rise up the percentage. Dia ada minimum, so dia rasa macam dia punya contribution every month cukup, gajinya pun ada yang berlebihan, so why not dia contribute untuk EPF. So dia naikkan percentage caruman daripada 13%, ada yang ambil sampai 15, 17, 21 dan sebagainya. So dia depends. Apa yang diberikan sekarang ni adalah minimum. Okay, macam dia kata, the level of contribution set by the law is a minimum requirement. Nak lebih pun boleh. Okay, tetapi untuk employee, majikan biasanya dia akan letakkan contribution from the employer ni di tahap yang maksimum lah. Untuk apa? Untuk attract new employee, nak menarik minat orang baru untuk masuk ke dia punya bisnes ataupun syarikat untuk bekerja bekerja di syarikatnya dan juga untuk retain the employee. Kalau kita tengok dekat sektor private ni, mereka ni dia suka macam lompat-lompat. Ada syarikat yang tawarkan lagi wages yang lebih tinggi dengan benefit yang sangat bagus, so dia willing to jump to another company. So kena ada sesuatu, something yang company itu retain the employees. Okay. Dan juga contribution to the fund are based on an employee monthly wages, berdasarkan monthly wages lah. Okay. Alright, so dia tanya kat sini, do you know that employee EPF contribution rate was changed 10 times since EPF was established in 1952? Okay, EPF established in 1952, memulai tahun 1952 sampailah sekarang dah 10 kali dah rate berubah. Okay, so dia kata kat sini lagi, during the same period, employer EPF contribution rate change 3 times. Untuk EPF yang ditanggung oleh majikan 3 kali dah berubah. Okay, the rate was calculated based on gross salary of the employee. Kenapa? Apa reasonnya berlaku penukaran ataupun perubahan percentage? Ini jawapannya. Contoh, pada tahun 2019, employee contribution rate reduce daripada 11 jadi 9%. Paling sikit 9%. Okay, kenapa kita laksanakan law ini? Sebab pada waktu itu kita mengalami recession. Okay, mengalami kemelesetan ekonomi. Okay, so then they recognize that most of the employee are not willing to contribute ataupun memerlukan lebih cash untuk menampung kehidupan pada waktu itu. Okay, so bila kita cut jadi 9%, so the employee have more saving. And when they have more saving and they have more cash, so they will spend the money more. Okay, okay, so itu adalah aim dia. Bukan saja nak turun 9%, nak naikkan dan sebagainya. Okay, so nanti kita akan tengok table. Ini adalah starting tahun 1952 ni sampailah Januari 2011. Kita ada lagi sehingga tahun 2022. Setiap tahun actually dia akan revise berapa contribution yang akan diberikan kepada employee, yang akan ditanggung oleh employee dan juga employers. Setiap tahun dia akan berubah. Sebab tu kita kena selalu check kepada EPF punya website. Dia ada bermula Jan 2022 sehingga Julai 22. Nanti kita akan tengok contoh website lah.
Okay, so kita tengok perubahan tu memang sentiasa berlaku. Macam saya mention tadi, it depends on the situation, ada recession, ada COVID-19 pun hari tu ada berlaku perubahan juga. Okay. Alright, so EPF, dalam terms EPF, wages ini dikenali sebagai remuneration, iaitu imbuhan in money. Okay, kita bagi imbuhan dari segi duit to an employee under his contract or service or apprenticeship. Okay, yang bermaksud dia sekarang ni telah menjadi sebahagian daripada company lah, menjadi ahli KWSP dan juga menjadi bekerja di syarikat tersebut, and include any bonus or allowance. Termasuklah bonus ataupun allowance variable to by the employer to the employee. Kalau ada bonus setiap tahun, yang tu pun dikira sebagai gaji, dan juga kalau ada allowance yang diberikan oleh oleh majikan kepada employee. Kepada employee. Okey, tetapi gaji tidak dikira dalam kelompok gaji, termasuklah service charge, any gratuity ataupun ganjaran, any retirement benefit pun tak boleh masuk, kita punya compensation lah apalah tak boleh masuk, any retrenchment, perberhentian ataupun termination benefit pun tak termasuk dalam wages, dan juga any travelling allowance. Kita travel, kita dapat allowance makan, penginapan dan sebagainya, itu tak dikira dalam wages. So yang dikira dalam wages ini hanyalah gaji pokok termasuk bonus dan juga allowance. Ada yang dapat allowance rumah, allowance perkhidmatan dan sebagainya, dan juga bonus kadang-kadang every 6 month ataupun 1 year company akan bagi bonus. Okay, itu termasuk dalam wages. Baik. Alright, so payment liable for EPF contribution. Yang ini adalah list the list up of the contribution yang mana perlu dikenakan potongan EPF. Okay, dan first one of course lah salary, allowance tadi saya cakap, incentive, wages for study leave. Yang ni kalau macam kat UiTM, some of the lecturers are continuing their study. So they are giving full salary, tetapi cuti yang diberikan dalam masa tak kurang daripada 3 tahun. So sepanjang 3 tahun tu gaji dia jalan. So gaji itu pun dikenakan potongan EPF. Payment for unutilized annual of medication leave. Okay, kalau lah kita ada ambil medication leave, tapi kita dibayar, so itu pun dikenakan potongan EPF. Commission, apa lagi, bonus, wages for half day leave, wages for maternity leave, kan, gaji jalan kan, and other payments under service contract or otherwise. Okay, so you kena refer pada kontrak jugalah, kontrak yang sudah sign dengan company tersebut. Okay. Yang ini adalah payment yang tidak dikenakan potongan KWSP. Macam tadilah, ini adalah ringkasan dia ataupun dia punya gambar. Service charge, retirement benefit, overtime payment pun tidak dikira. OT tak dikira juga untuk contribution EPF. Gratuity tadi, retrenchment, travelling allowance, and ni samalah. Okay, so this mandatory contribution is credited into employees' EPF saving, then divided into 2 account. Bila kita mencarum ni daripada pihak majikan dan juga daripada pihak kita sendiri, actually dalam EPF kita telah pun di-segregate ataupun diasingkan melalui account 1 dan juga account 2. Ni pun benda yang basic je ni, you mesti tahu ni kan. Ada account 1, ada account 2. Okay, akaun 1 selalunya 70% daripada caruman. Akaun 2 adalah 30%. So biasanya akaun 1 ni kita takkan kacau lah. Kita akan gunakan akaun 2. Nak beli rumah, nak bayar yuran pengajian, pakai akaun yang kedua. Okay, so pada tahun 2017, the 1st January, member who have reached age of 55 will have 2 accounts. Once you are reaching the age of 55 but you are still working,
Okay, sekarang ni ada pencen umur 60. Dia naikkan lagi kan, dulu 55, so sekarang dah naik sampai 60. Okay. So, dah sampai 55, dia dah tak ada akaun 1, akaun 2. Dia akan tukar kepada akaun emas dan juga akaun 55. So, itu pun kena take note lah. Pertukaran itu berlaku setelah umur kita mencecah 55. Okay, so akaun 1 ini biasanya kita boleh withdraw pada umur 55. Okay. Sebelum umur 55 kita tidak dibenarkan untuk mengeluarkan caruman dalam akaun yang pertama. Tapi sekarang ni berlaku kan, nanti kita akan tengok kepada iCitra, iLestari, iSina, pengeluaran khas dan sebagainya. Dia dah mula kacau akaun pertama ni. Okay. So bila dah umur mencecah 55, baru boleh keluarkan all the remaining money in his account consists of accumulate contribution paid by his employer and himself. Dua-dualah caruman daripada majikan dan cak kita sendirilah, termasuklah annual dividend. Ada orang kata tak nak keluarkan duit dalam akaun pertama sebab ada annual dividend. Ada orang yang memang terdesak nak keluarkan kan pada zaman COVID ni. Terdesak nak keluarkan, lepas tu adalah orang kata keluarkan masuk dalam ASB dan sebagainya lah. Tetapi buat pula perbandingan dividen dan sebagainya. So at last ianya adalah dia terletak di pilihan kita sendiri. Apa kita punya preference, keutamaan kita. Tapi kena pandai manage lah, jangan nak keluarkan juli dan sebagainya. Okay, so akaun kedua adalah 30% can be withdrawn for the purpose of kita nak beli rumah, kita nak buat rumah, okay, nak buat housing loan, medical expenses, kiranya kita ada mengalami accident, kita ada serious illness, but we doesn't ada insurans. Okay, so benda ni pun benda yang menarik untuk medical expenses. Saya pasti sekarang orang dah mula terbuka, orang dah mula create awareness about the insurance, especially takaful lah untuk kita sebagai orang Islam ni, kita digalakkan untuk ambil takaful, mencarum untuk takaful juga for medical expenses. Kalau lah kita terlibat dengan accident, kalau ada penyakit dan sebagainya, at least we have some backup lah. Selain daripada akaun yang kedua ni, so kita ada claim from the takaful. Tapi takaful ni pun you kena beware. Some takaful plan itu dia tak cover accident, dia hanya cover accident. So bila you nak pilih itu pun you kena betul-betul study lah, tanya betul-betul. Yang ni adalah medical card untuk apa? Ada memang yang cover untuk accident saja. Dia akan cakap lah pasal jatuh longkang pun boleh claim, patah kaki dan sebagainya, tapi dia tak cerita pasal serious illness. So bermaksud insurans tersebut tak limited coverage lah. So yang ni kena beware kalau you nak dapatkan insurans. Living expenses pun boleh keluarkan, tertiary education macam PTPTN, tak nak bayar bulan-bulan, nak bayar langsam, keluarkan daripada akaun kedua, boleh. Investment in approved unit trust, ada orang yang sekarang pun dah ramai dah orang muda yang mula nak invest dalam unit trust. Okay, so dia boleh keluarkan daripada akaun kedua, iaitu 30% contribution from our contribution tu lah. Alright, so how about the akaun emas dan juga akaun 55? Tadi kan macam dia kata when you are reaching 55, your account will be switched to akaun emas and akaun 55. Okay, so akaun emas ini adalah pengeluaran is an extension of the age 55 withdrawal. Okay, umur 55 nak extend lagi, nak bekerja lagi, terus masuk kepada akaun emas. And cater for those who have opt for later retirement and continue working. Okay, they continue working after 55 years old. And at the age of 60, all the saving accumulate in account 55 and account emas will be consolidated for withdrawal. Lepas tu pada umur 60 barulah
kita boleh keluarkan. You have an option to make a lump sum or partial withdraw at any time to fund your retirement. Nak keluarkan semua sekali pun boleh, nak keluarkan separuh-separuh pun boleh pada umur yang dah pun mencapai 60. Biasanya 60 memang orang dah retire lah. Tapi ada juga orang umur 60 ni dia tak boleh duduk diam. So masuk pula jadi penasihat itu, penasihat ini dan sebagainya. Jadi profesor terhormat dan sebagainya. Tak duduk diam dia sambung lagi. Okay, so akaun 55 ini pula, upon reaching age 55, bila kita dah berumur 55 tadi, the contribution made to your account 1 and 2 will be consolidated into account 55. So, you can withdraw all or part of the saving from this account at any time. Sebab dah capai 55 tadi kan? So, dia boleh keluarkan sebenarnya. Tetapi kalau you choose untuk bekerja, okay, you kena masukkan bawah account emas. Tapi kalau you tak bekerja, you boleh keluarkan lah you punya duit dalam account 55. Tetapi account emas ini kena ingat sampai umur 60 sahaja. Okay. Okay ke KWSP? Ke saya laju? Okay ke? Okay, boleh faham? Simple je. Saya basic, go through basic about the KWSP. And I'm sure that all of you pun memang adalah basic knowledge about the KWSP, right? Betul tak? Betul tak? Ke dalam saya punya seminar ni semua public sector? Semua public sector ke? Public tapi kena tahu jugalah tentang EPF. Dulu pun mungkin kalau you sekarang ada public sector, you ada yang percubaan dulu tu, yang tu pun you memang dah keluarkan lah kan, kalau dah lama bekerja. Okay, untuk EPF ni pun sebenarnya dia ada untuk untuk betul lah, untuk yang bekerja sendiri, untuk yang melakukan bisnes tadi kan, yang berbentuk sole proprietorship, untuk partnership pun boleh mencarum sebenarnya. Okay, tapi dia depends kepada kita juga nak mencarum tak mencarum tu. Okay, siapa yang buat bisnes nanti it's kind of optional for you lah kalau nak mencarum. Okay, so saya nak bincangkan sedikit sebab dalam KWSP ni ada beberapa isu lah starting bila kita mengalami pandemik. Apa yang pertama tu yang KWSP lancarkan? Yang pertama apa? Dia ada banyak ni. Yang pertama? Siapa ingat yang pertama KWSP nak bantu pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan? Yang pertama apa? Apa Salihah? Yang apa? Yang pertama apa? Aisina. Yang pertama adalah ya ke? Ya ke Aisina? Apa? Ailestari. Ailestari dulu. Tahun 2020 tu. KWSP nak bantu mereka yang mengalami financial crisis dan juga dibuang kerja dan sebagainya, kedai tak boleh buka. Masa tu kan teruk sangat, so dilancarkan Ailestari. Yang mana Ailestari ni dia akan membuat pengeluaran akaun yang mana? Akaun mana? Akaun 2. Akaun 2. Dia buat pengeluaran dekat akaun yang kedua, yang mana pada ketika itu membenarkan ahli-ahli KWSP untuk keluarkan 500 sebulan dalam masa 12 bulan, setahun lah. Tapi dia depends juga berapa jumlah yang ada dalam akaun kedua you itu. Okay, so dia pemohon yang berumur 55 tahun ke bawah diberi keistimewaan lah untuk memohon Ailestari tahun 2020. Masa mula-mula kena COVID dulu tu. Okay. So yang kedua apa? Apa? Aisina. Yang kedua kita ada Aisina. Okay. Aisina ni pada akaun yang ke? 2 dan 1 rasanya. Kalau yang saya research ni dia kata Aisina adalah akaun pertama.
Okay, akaun pertama kepada sama juga dia punya aim kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. So untuk iSINA ni dia telah pun dibentangkan di dalam kita punya pembentangan bajet pada pembentangan bajet pada tahun 2020 untuk bajet 2021. Okay. So pencarum yang layak untuk keluarkan duit ini daripada akaun pertama sehingga 10K. Sehingga 10K berbeza. Tadi 500 setiap bulan kan. Ini adalah sehingga 10K. Okay. Atau ini tertakluk kepada baki yang ada dalam kita punya akaun lah. Kalau tak sampai 10K macam mana nak lakukan 10K kan. So dalam akaun pertama itu, kalaulah kita ada 100K ke bawah, kuranglah daripada 100K itu, kita maksimum pengeluaran adalah 10K. Okay, kalau kita ada 100K dan ke atas, kita boleh keluarkan 10% daripada 100K tersebut dan juga tapi tidak boleh exceed 60K. Kenapa mereka pihak EPF ni selalu kata boleh keluar tapi ada limit. Boleh memohon tapi pastikan dalam akaun ada sekian-sekian amount. Sebab dia nak pastikan setiap ahli ini masih mencarum. At least lah ada 100 baki dalam akaun. So dia masih lagi sebagai ahli KWSP. Okay, tak ada kosong lah. Okay, so lepas tu kita ada pula apa pula ada? Apa pula? iCitra pula. Yang ni lagi best. Dibagi sebulan 1,000 dalam masa 5 bulan. Kalau yang ni dia kacau akaun dua-dua. Dia akan kacau akaun kedua dan kalau tak cukup akaun kedua, dia akan kacau pula akaun yang pertama. So, siapa yang boleh memohon adalah ahli KWSP yang berumur 55 dan ke bawah jugalah. Yang bukan warga negara, yang bermastautin tetap pun boleh memohon. Okay. Sekurang-kurangnya dalam dia punya akaun tu dia kata kena adalah baki 150. Daripada tarikh permohonan itu dilakukan. Okay. Maksimum pengeluaran adalah 5K. Okay. So setiap bulan dia akan keluarkan sebanyak 1K. iCitra ni dia lain sikit sebab kita kena ada bayaran balik menggunakan akaun kedua dan juga akaun pertama tadilah. Okay. So pembayaran balik itu tertakluk kepada berapa balance duit yang ada dalam akaun yang kedua. Let's say lah akaun yang kedua tu ada 5,000. So ada 7,000 contoh. So semua 5,000 yang kita dah pinjam itu akan diambil daripada akaun yang kedua. Let's say akaun yang kedua ni tak cukup. So barulah dia akan top up dengan akaun yang pertama. Okay. Macam itulah iCitra dia lain sikit lah, dia macam pinjaman. Okay, the latest one kita ada apa? Banyak ni. Latest one. Daripada EPF juga bagi ni. Apa dia? iCeria kot. Oh ya, ada ya. Pengeluaran khas. Yang paling latest adalah pengeluaran khas. Dia sama macam iCitra juga. Kena menggunakan kedua-dua akaun. Tapi dekat sini pengeluarannya adalah lebih tinggi iaitu 10K. So at least bila dah keluarkan 10K dalam akaun kena berbaki RM100. Dia sama juga. Akaun kedua tak cukup, dia akan pergi pada akaun pertama lah untuk membayar. Okay, so kalau kita ini ada pro and cons orang keluarkan duit KWSP. Macam saya kata tadi, it depends on your preference, keutamaan. Kalaulah memang memerlukan, so this is kind of advantages lah for those who are facing with the financial crisis. Tapi ada juga orang yang tak ada financial crisis tapi keluarkan tetapi dia bijak. Dia cari investment dan sebagainya. Okay, ada orang kata jangan keluarkan. Nanti bila dah keluar nanti dividen kurang lah apalah. So it's kind of when you are deciding to do something, make a research
And at the end nanti you kena buatlah keputusan. Okay. Tak semua orang faham situasi kita pada waktu itu. Orang hanya dapat memberikan info lah. So kita kena take benda tu sebagai info dan kita decide. Okay. Nak tanya, apa pun nak tanya pasal KWSP? Ada tak? Simple je KWSP ni. Okay? Semua okay? Kami dah tak ada KWSP. Apa tu Hafiz? Hafiz tak ada KWSP? Tak ada dah sebab dah ambil option pencen tadi. Dah keluar habis. Betul. Masa percubaan hari tu ya? Dah keluarkan habis lah. Tak ada dah, tak ada IC nak cerita semua tak ada dah. Tak apalah, kita simpan dalam pencen, nanti dah pencen betul-betul tu barulah kita boleh menikmati. Tu pun macam advantage juga, tak perlu nak fikir-fikir. Ada orang yang ada option ni sebenarnya lebih sukar. Bila ada option rasa macam nak keluar. Yang tak ada option ni duduklah diam-diam. Nantilah 30 tahun yang akan datang nak pencen, nanti barulah boleh menikmati pencen skim. Alright. So sekejap ya. So kita akan pergi kepada topik yang kedua di bawah chapter yang ke-6 juga, iaitu the social security laws ni. Kita nak masuk kepada SOCSO. Kejap. Stop sharing kejap. Share this window. Okay, sekarang ni nampak ke slide SOCSO saya? Boleh nampak slide SOCSO? Tak nampak media. Nampak Tak, belum ada je. Sekarang nampak? Boleh? Okey, dah nampak Okey, so benda yang kedua yang penting juga kita sebagai pekerja ini adalah hak kita untuk melindungi diri. Hak untuk melindungi diri. Dia dah terus masuk ya. Okey, itu iaitu dari segi keselamatan semasa melakukan pekerjaan di bawah Social Security Organisation ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial. Perkeso. Ada orang perkeso ke dalam ni? Ada orang perkeso? Tak ada? Rasanya kelas saya yang petang lah kot, ENT. Ada ramai orang perkeso dalam tu. Okey, pekerja daripada perkeso. Okay, so apa yang dikatakan sebagai perkeso ni ataupun social security organisation, dia terletak di bawah satu akta lah, iaitu Akta Security, Akta Social Security Act. Okay, so bermaksud akta ini it will apply untuk semua pekerja yang bekerja di semua industri dalam private sector juga. Public tak ada mencarum untuk SOCSO sebab public dia tertakluk kepada Pension Act dan juga dia punya medical benefit yang diberikan oleh setiap organisasi lah, macam UiTM ada special benefit dia dalam medical dan sebagainya lah, di mana-mana organisation kerajaan dia memang ada. Kalau pergi nak masuk hospital ada GL dia dan sebagainya, so dia tak termasuk di dalam SOCSO. Okay, so members ni adalah all the employees who earn less than 4,000 per month. Ini pun berdasarkan kepada kita punya website. SOCSO punya website lah, dia kata learn less than 4,000 per month. Okay.
Kejap, 4,000 ke 3,000? Nanti kita tengok. Okay. So dia ni adalah once in always in principle. It means that pekerja yang sudah pun mencarum dengan SOCSO tetapi sekarang gajinya dah lebih. Yang macam sekarang you nampak ni less than 4,000 kan, tapi sekarang gaji dia dah pun lebih. Okay. Dia tak boleh keluar daripada menjadi ahli SOCSO. Dia kena sambung mencarum, meneruskan pencaruman. Okay. Itu dinamakan sebagai one in always. In principle, tak jalan keluar dah lah maksudnya kan. Okay, so the Employee Social Security Act is applicable for all business. Business termasuklah trading, industry, manufacturing, employer work and include all types of employment, service, handcrafting, or workers industrial work. Semualah yang termasuk di dalam private sector. Okay, tak terkecuali. Okay, so apa tanggungjawab sebagai majikan, employers? Okay, yang pertama mestilah kena register dulu dengan company tersebut. Once kita tak register, we are not appoint for any akta ataupun untuk semua kemudahan yang ada kat Malaysia ni lah. So the first thing kena register. Okay, kena register juga dia punya employees. Dia yang kena register kepada SOCSO ini. Sama juga macam EPF, employer yang kena register dia punya employee. Okay, to deduct employees monthly wages, sama macam EPF, SOCSO juga contributionnya adalah di kedua-dua belah pihak, iaitu employee dan juga employees. To contribute employees portion of contribution. So as an employer, we need to know that our obligation adalah untuk contribute. Ada juga tak dinafikan. Ada juga employer yang tak ambil tahu pun tentang SOCSO. Kena contribute ke? As an employer kena contribute ke? Semua kena. Okay, to remit both contribution by month's end untuk menghantar kedua-dua caruman itu. Itu pun tanggungjawab as an employer. To report to SOCSO when an employee has an occupational accident or contract and occupational disease, yang bermaksud kalau ada berlaku accident ataupun dijangkiti penyakit semasa bekerja. So employer kena laporkan kepada SOCSO. Bila ada pekerja dia yang dijangkiti penyakit ataupun mengalami kecederaan semasa bekerja. Term semasa bekerja itu penting sebab SOCSO hanya cover kemalangan yang berlaku semasa bekerja. Okay, so seterusnya, okay, apa yang terjadi? Okay, kalaulah what about employees whose first job salary is more than 40,000? Pertama kali dapat gaji tu pun dah melebihi daripada 4,000. Okay, so dia ada optional untuk menjadi member SOCSO. Yang mana dengan syarat majikan perlu bersetuju untuk mencarum bagi pihaknya. Sebab dia adalah both contribution kan. So make sure that employer bersetuju untuk mencarum. Kalau tak bersetuju tak boleh lah. Kenapa? Secara praktisnya, most of people who have salary more than 4,000, they have some awareness to create their own insurance policies. Dia dah ada dia punya insurance policy sendiri. So tak perlu dah SOCSO ni sebenarnya. Okay, kalau nak juga kena bincang dengan employer supaya dia boleh mencarum. Ni how about the public sector? Okay, untuk public sector pada tahun 1983 dikecualikan. Kiranya sebelum 1983 memang adalah SOCSO untuk public sector. Tapi dah pun dikecualikan sebab dia ni di-cover oleh Pension Act dan juga Medical Benefit. Tadi macam saya mention tadi kan. Okay, untuk foreign worker pula baru lagi dilaksanakan iaitu pada tahun 2019 di-cover oleh SOCSO. Sebelum ini mereka di-cover di bawah PW ingat dah saya. Ada saya buat sedikit research. FWCS, Foreign Worker Compensation Scheme dulu. Tapi sekarang ni terus dah boleh masuk kepada SOCSO lah di bawah Scheme Foreign Worker. Okay, kenapa adanya SOCSO ini? To establish an insurance system supaya pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat kita itu ataupun
syarikat mereka lah. Bila mana terlibat dengan kemalangan di tempat kerja or who develop a work-related disease ataupun terkena jangkitan penyakit di tempat kerja will be provided with compensation and financial assistance. Akan diberikan bantuan keuangan dan juga pampasan. Dia nak jaga kebajikan pekerja. So ni lebih kepada kebajikan pekerja lah. Anything happen, what should we help our employee dan juga sebagai employee kena tahulah hak-hak untuk tuntutan. Okay. So ini adalah contoh contribution. Mungkin you tak boleh nampak rate of contribution ini. Tapi kalau you search dekat internet adalah keluar. Okay. Paid by both employer and employee. Okay. Current rates dia adalah menghampiri 2.5% of the employee monthly wages. Okay. Employer paying higher proportion than employee. So as an employer sebagai majikan, you need to know that contribution you akan lebih sikit lah daripada employee. So ini yang dikeluarkan oleh pihak SOCSO. So dia ada pengiraan dia. Okay, dia dah bagi siap-siap dah berapa gaji. So dia dah kirakan berapa nilai contribution yang perlu dibayar. So book kalau tak nampak kot ya. Berdasarkan rate of contribution ini sebenarnya you boleh nampak first category dengan second category. Kat tepi ni Okay, kategori pertama ini adalah untuk employment injury scheme and invalidity scheme, iaitu skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan. Okay, so untuk kedua-dua skim ini kebiasaannya caruman daripada majikan adalah 1.75% dan 0.5% daripada pekerja. So semua pekerja yang berumur kurang daripada 60, they need to contribute jenis pertama ni, first category. Okay, kecuali pekerja yang dah pun capai umur 55 tetapi sebelum umur 55 tak mencarum sebab tak layak. Okay, so you kena fahamkan ayat dia. Semua pekerja yang berumur kurang daripada 60 perlu mencarum kepada first category. Kecuali pekerja yang dah pun umur 50 tapi sebelum ini dia tak mencarum sebab dia tak layak. Sebab tangga gaji dia tu lebih daripada 4,000 itulah. Okay, compared to the second category ini, dia hanya kepada employment injury scheme. Dia tak ada invalidity scheme. Okay, so untuk yang mencarum di bawah second category ini adalah majikan saja yang perlu bayar, iaitu sebanyak 1.25%. Okay, so untuk jenis yang kedua ini, pekerja yang capai umur 60 perlu mencarum di bawah yang kedua inilah bagi perlindungan employment injury scheme ataupun skim bencana pekerjaan sahaja. Okay, pekerja yang berumur 55 dan ke atas kena mencarum di bawah jenis yang kedua lah. Okay. Segala apa yang saya beritahu pada hari ini, semuanya saya ambil daripada website SOCSO. The latest information lah. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak tengok kepada definition of wages. Tadi definition of wages in terms of EPF, sekarang ini in terms of SOCSO. All remuneration, semua saraan payable in money by the employer to the employee, including any payment in respect of leaves, holiday, overtime termasuk juga. Kalau tadi EPF overtime tak termasuk kan, tapi untuk SOCSO overtime termasuk. And extra work on holiday but tetapi tidak termasuk travelling allowance, annual bonus, tak termasuk annual bonus, reimbursement ataupun bayaran balik perbelanjaan yang berkaitan dengan pekerjaan, iaitu claim lah. Anything yang kita buat dalam kita punya pekerjaan tersebut untuk syarikat lah kita boleh claim. Okay, tetapi benda itu tak termasuk di bawah caruman SOCSO. Gratuity ataupun ganjaran yang dibayar semasa persaraan ataupun tamat kontrak. Baik.
Ni adalah SOCSO for foreign employee. Okay, so untuk foreign employee ini pun tadi pada tahun 2019 dah pun mencarum. Majikan perlu juga mencarum untuk foreign employee. So foreign employee pun ada contribution dia jugalah. Okay, so macam saya mention tadi sebelum ini dia sebelum dimasukkan di bawah SOCSO, dia ni dikira sebagai FWCS itu, Foreign Worker Compensation. Okay, sekejap Oh, sorry. Ini saya punya ni. Saya ada satu PDF file itu yang menerangkan tentang Foreign Worker Compensation Scheme. Nanti saya akan sharekan lah. Tak boleh buka dekat dalam saya punya slide ni. Okay. Right. So di bawah SOCSO ini sebenarnya dia ada beberapa skim. Okay, dia ada Employment Injury Scheme and we have ataupun nama dia adalah skim bencana pekerjaan. We have Invalidity Scheme yang keilatan itu, skim keilatan nama dia. And the last one we have Self-Employment Social Security Scheme, skim pekerjaan sendiri. Ni kalau orang yang bekerja sendiri dia boleh mencarum untuk SOCSO di bawah Self-Employment Security Scheme. We will go through one by one, don't worry. Okay, Employment Injury Scheme. Okay, skim bencana pekerjaan ini adalah protection, perlindungan yang diberikan kepada mereka kepada pekerja yang mengalami kemalangan. Okay, the first thing dia mengalami kemalangan. Yang kedua, penyakit yang berpunca daripada pekerjaan. Kawasan dia tu tiba-tiba ada TB. Benda tu berjangkit kan? So itu yang berlaku di tempat kerja dia, so dia boleh dilindungi di bawah SOCSO. Okay, so the protection under this scheme cover the following. Ada 4 perkara yang akan di-cover di bawah Employment Injury Scheme. Iaitu kita ada industrial accident, commuting accident, accident during emergency and occupational diseases. Okay, industrial accident ini benda yang ataupun kemalangan yang berlaku semasa bekerja. Okay, accident are accounted while at work or while on a business day. Semasa dia bekerja itulah berlaku kemalangan yang tak diingini. So dia boleh menuntut hak di bawah SOCSO lah. Yang kedua kita ada commuting accident, kemalangan semasa dalam perjalanan. Perjalanan yang macam mana? Perjalanan between his place or resident or stay and his place of work. Bermaksud rumah dia ni dengan dengan tempat kerja. Nak pergi kerja lah. Travelling dia tu kalau berlaku accident, dia diletakkan di bawah commuting accident. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan yang for any reason which is direct connected to his employment, yang memberi maksud dalam perjalanan yang dibuat untuk sebarang sebab yang berkaitan directly dengan pekerjaan. Sebarang sebablah jumpa klien, beli barangan, event dan sebagainya. So any reason. Okay, yang bermaksud dia relate with the employment lah, pekerjaan gitu. Mengalami kemalangan boleh tuntut. Yang ketiga adalah on a journey, dalam perjalanan di antara tempat kerja dengan tempat makan semasa waktu rehat. Selain daripada waktu rehat, tidak dibenarkan untuk claim. So dia adalah kalau let's say rehat 1-2, kemalangan berlaku sewaktu itu, boleh claim. Selain daripada waktu 1-2 berlaku kemalangan, orang tak rehat, dia dah rehat, tak boleh claim. Bahaya juga tu. Rehat pada waktu tak sepatutnya, na'udzubillah accident, tak boleh claim. Okay, so dia kata kat sini lagi, ada nota kat sini, an accident that occur during any interruption or deviation shall not deem to arise out of and in the course of his employment. Dia kata dah kat sini. Kalaulah ada benda-benda yang tak berkaitan dengan 3 ini, berlaku kemalangan, memang tak boleh di-claim.
Ada berlaku penyelewengan lah. Nak kata juga yang di accident tu waktu kerja lah apalah. So dia pihak SOCSO akan kajilah benda tu. Nak letakkan dia di bawah accident yang mana. Tapi kalaulah berlaku penyelewengan penipuan, so tak boleh claim SOCSO. Yang ketiga adalah accident during emergency. Yang membawa maksud kemalangan yang berlaku dekat dengan tempat kerja. Let's see, UiTM Sri Iskandar ni yang berdekatan. Taman Sri Iskandar, SIDET dan sebagainya yang berdekatan dengan tempat kerja dengan tujuan untuk selamatkan orang itu. Orang itu mengalami kemalangan dan sebagainya, bila dia bantu dia pula mengalami kemalangan. Biasa tengok kan orang buat tepi jalan, nak bantu orang ni tiba-tiba ada pula kereta yang laju terlanggar. So itu adalah tujuan dia untuk menyelamatkan orang, so dia pun terkena sekali. Ataupun dia nak bagi bantuan, nak bagi perlindungan kepada orang itu. Itu boleh diklaim sebagai SOCSO dengan syarat dia berada di sekitar kawasan tempat kerja. And last but not least adalah occupational diseases. Penyakit hikmat. Bahasa Melayunya adalah penyakit hikmat. So yang membawa maksud disease result from his occupation and described in the fifth Schedule of Employees Social Security Act 1965. So segala bentuk penyakit yang dimasukkan di bawah fifth schedule itu. Okay, contohnya hilang pendengaran sebab terlampau exposure dengan benda-benda kuat, selalunya berlaku di tempat pembinaan lah. Okay, ataupun asma due to the work involvement, constant exposure to the inhalation of dust, harmful chemical dan sebagainya. So itu dikategorikan di bawah occupational disease, penyakit-penyakit yang kita dapat semasa menjalankan tugas. Okay, kadang-kadang kalau loss of hearing ni kadang-kadang dia berkekalan. Asma pun sama juga. Dia kadang-kadang attack tak tentu masa. Okay, so dia boleh diklaim di bawah occupational disease. Okay, segala claim yang dilakukan ini dia ada benefit yang akan diberikan oleh SOCSO kepada pekerja yang mengalami keempat-empat. Bukanlah empat-empat tu macam mengalami semua pula. Mengalami salah satu employment injury scheme ini, so dia ada benefit dia. Benefit dari segi medical benefit, temporary disablement benefit. So permanent disablement benefit, constant attendance allowance. Kita ada dependent benefit, funeral benefit, education benefit. So semua benefit ini you boleh tengok dalam Perkeso punya website macam yang saya mention ke atas ni lah. Boleh tekan ke? Tak boleh tekan. Okay, so semua benefit yang diberikan ini dia tertakluk kepada syarat-syarat juga. Tak semestinya you boleh terus minta. Hilang upaya, for example, temporary disablement benefit dengan permanent disablement benefit mestilah mendapat kelulusan daripada doktor. Okay. Dan you boleh tengoklah dekat kita punya ni. So, sekejap kalau saya boleh tunjukkan kepada you all. Sekejap boleh nampak tak saya punya website Perkeso? Faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay.
So you boleh refer kepada kita punya pekeso ni. So dia ada medication, medical benefit tadi, contohlah cycling so dia akan dia akan jelaskanlah pekerja yang tiba bencana pekerjaan atau menghidap penyakit hikmat boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik panel perkeso atau klinik hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. If you have any form of condition yang tadi itulah. Okey, kalau cedera parah, kena dapatkan rawatan daripada hospital kerajaan sahaja dan diberi rawatan kelas kedua. Okey, kalau ada the worst case akan dapat rawatan pakar. Bayaran ganti belanja dapat lagi bila bagi charge rawatan yang diperolehi dari klinik bukan panel pekeso boleh claim ya. Tuntutan ganti belanja nama dia. Okey, takluk pada kadar lah. Biasanya berdasarkan you punya position ataupun tangga gaji. Okey, contoh apa lagi? Hilang upaya sementara. Okey, mestilah dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakit yang disahkan oleh doktor sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Okey. Walau bagaimanapun faedah hilang upaya sementara tidak akan dibayar pada hari di mana pekerja hadir bekerja dan dibayar gaji. Once you dah masuk bekerja, you punya gaji jalan, so you takkan dapat dah faedah hilang upaya sementara. Okey, dia akan bayar 80% daripada gaji harian purata, gaji harian purata anggapan pekerja. Okey, kadar minimum bayaran faedah adalah RM30 sehari ataupun maksimum 105.33 sen sehari. Okey, yang lain ni pun you boleh tengok kat sini faedah pendidikan, tengok sikit. Faedah pendidikan, okey, kemudahan bentuk pinjaman kepada anak tanggungan sekiranya orang berinsurans ini adalah orang yang mencarum di dalam sok-sok lah, meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Okey, salah satu tadi tu dia mengalami aksiden, so dia meninggal dunia. Okey, so pendidikan anaknya akan ditanggung oleh sok-sok. Menerima bayaran berkala faedah hilang upaya kekal. Yang ni kalau dia hilang upaya kekal, setiap bulan pun akan mendapat bayaran berkala. Okey, permohonan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh perkeso. Okey, nanti you boleh go through lah semua yang ada dalam website ini. Okey, saya tinggalkan website ini. Kita pergi balik pada kita punya chapter. Okey, seterusnya iaitu boleh nampak tak? Invalidity scheme. Keilatan. Skim keilatan. Okey. Perkhidmatan yang disediakan oleh sok-sok yang kedua adalah invalidity scheme. Okay, so invalidity scheme ataupun skim keilatan ini boleh diguna pakai apabila pekerja mengalami sesuatu keuzuran yang berkekalan. Uzur yang berkekalan sama ada contoh tidak boleh diubati langsung. Contohlah dia menghidapi kanser, terlantar, uzur, memerlukan orang untuk bergerak, untuk diberi makan dan sebagainya, untuk diurus, memerlukan bantuan. Tidak mungkin sembuh dan tidak berupaya untuk mencari nafkah lah. Nak pergi ke office lagilah tak mampu dah. Okay, so itu adalah sesuatu keuzuran kekal. Okay. In terms of the mencari nafkah tadi tu, dia tak boleh nak bekerja dah menggunakan dia punya tenaga. Kekuatan yang dia ada tu dah tak sepadan dah dengan pekerjaan yang dia boleh lakukan. Okay. Dan kategori ni adalah kalau kita tengok orang yang mampu bekerja ni, okay, 1/3 daripada keupayaan pekerja normal itu dia dah tak boleh nak capai. 1/3 je kita nak kan, tapi dia tak boleh nak capai. So dia adalah keuzuran kekal. So dia dimasukkan di bawah invalidity scheme. Yang mana scheme ini provided
perlindungan secara 24 hours. Okay, dikata kat sini cover to employee who suffer from invalidity or death due to any cause and not related to his employment. Okay, perlindungan secara 24 hours. Okay, 1 hari terus. Okay, termasuklah semua makan, minum dan sebagainya. Okay, so dia pun ada dia punya skim ataupun dia punya dia punya benefit. Yang ni pun you boleh tengok dalam kita punya website tadi tu di bawah invalidity scheme, skim keilatan. Okay, termasuklah invalidity pension. Dia diberikan pension dia dah tak boleh nak teruskan dia punya perkhidmatan, so kita akan simpanlah dia sebagai pekerja. Kita bagi dia pension dan dibayar setiap bulan. Okay, invalidity grant untuk menampung hidup, ada juga constant attendance allowance, survivor pension untuk dia survive pada masa akan datang semasa dia telah pun tidak boleh berkhidmat. Kalaulah berlaku kematian, ada funeral benefit, ada facilities for physical or vocational rehabilitation and dialysis. Kalau dia nak mendapatkan khidmat daripada fisio pun diberikan, ataupun dia sekarang ni dia dah mengalami keuzuran kekal ataupun tak boleh nak melakukan pekerjaan sekarang, tetapi dia masih boleh bergerak tangan dan sebagainya. Kalau dia nak dapatkan kemahiran vocational, dia sok-sok akan arrange lah. Mungkin dia boleh menjahit ke apa yang bersesuaian dengan dia punya keupayaan lah. Dan juga ada education benefit kepada anak-anak. Seterusnya adalah Self-Employment Social Security Scheme. Ini adalah kepada mereka-mereka yang bekerja sendiri tetapi nak mencarum dengan sok-sok diberikan. Okey, siapa yang dikategorikan sebagai self-employment di bawah Self-Employment Security Social Security System adalah mereka-mereka kalau dulu mereka-mereka yang dikategorikan di bawah passenger transportation sector, termasuklah taxi, e-hailing, Grab, Uber dan juga bus driver. Okay, so pada tahun 2017, so dia diletakkan di bawah SOCSO. Kalau dulu diletakkan di bawah passenger transportation sector. Okay, so sekarang ni starting 2017 di bawah SOCSO lah. Okay. Okay, so bermula 1 Januari 2022, dia telah pun dikembangkan. Yang mana yang bekerja sendiri ini bukan lagi tertakluk kepada e-hailing sahaja, kepada taxi driver and bus driver saja. Dia telah pun dikembangkan kepada 19 sektor seperti good and food transport, agriculture, livestock, forestry, fisheries, food, manufacturing, construction, hawkers, agent dan sebagainya lah, ada 19. Beauty and healthcare pun termasuk juga yang menceburkan diri dalam ada hasilkan produk kecantikan, jadi muar dan sebagainya pun diletakkan di bawah skim Self-Employment Social Security Scheme. Okay, yang bermaksud dekat sini individual yang bekerja sendiri, yang mencarum di bawah skim ini akan mendapat perlindungan. Bermula daripada tarikh dan masa masa caruman itu dibayar dan ada resit, so start daripada itu dia telah pun dilindungi bawah SOCSO. Bermaksud dia kena pergilah kepada SOCSO, kena daftar, dan tarikh itu akan direkod, dan masa once you are paying, dah start bayar, ada receipt dan sebagainya, start pada itulah you akan dilindungi di bawah SOCSO. So mana-mana yang melakukan bisnes ini pun digalakkan untuk mendaftar di bawah SOCSO untuk keselamatan diri sendirilah, walaupun you are as a self-employed, at least you ada something yang will backup if anything bad happen. Okay. Seterusnya, what kind of the protection di bawah self-employed ini? Protection yang diberikan adalah penyakit yang berdasarkan jadual kelima juga, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, yang mana perlindungan daripada bencana pekerjaan, macam yang first tadi tu, bencana pekerjaan, termasuklah penyakit pekerjaan
penyakit yang datangnya daripada tempat kerja, kemalangan semasa bekerja, dan juga kemalangan semasa perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Okay, let's say lah dia nak pergi ambil stok kan daripada supplier dan sebagainya, nak pergi make up dia punya klien dan sebagainya. So dia boleh dilindungi di bawah SOCSO. Anything happen lah kalau accident dan sebagainya. So apa yang SOCSO akan provide adalah sediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani, fisio dan sebagainya, latihan vocational juga. Okay, untuk memberi harapan barulah kepada mereka yang terlibat dalam kemalangan dan tak boleh untuk melakukan pekerjaan hakiki. There is another option untuk you survive in your life dengan memberikan latihan kemahiran. Okay, boleh buat pekerjaan lain lah yang sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Okay. Seterusnya, which is the last one adalah Employee Insurance Scheme. Yang ni yang baru. Baru lagi dekat Malaysia ini. Okay. That will be coverage all the employees. That will be covered by all the employer in the private sector. Okay. Dan juga dia punya employee lah. Macam biasa juga. Okay, employee dalam terms of employee insurance scheme, employee ini adalah seseorang yang bekerja di sesuatu syarikat ataupun apprenticeship with an employer. Okay, yang berumur sekitar 16 sehingga 60. Okay, and saya tak tahulah ini mungkin tersilap ni belakang ni. Okay, so yang mana mempunyai gaji lebih daripada 4,000, okay, contribution is still fixed at RM7.90. Okay, yang mana yang contribution yang kurang daripada 4,000 tu dia berdasarkan dia punya percentage lah. Okay. Okay, ini dia punya contribution rate tadi tu. 4,000 ke bawah. Okay, yang mana 4,000 dan ke atas tu dia tetap RM7.90 untuk pekerja, RM7.90 untuk majikan. Okay, so ini dia punya objektif lah. Kenapa kena ada employee insurance scheme ini. Okay, supaya dia bukan saja untuk employee insurance scheme ni, dia bukan saja untuk untuk kemalangan. Okay, dia nak bantu dari segi keuangan. Okay, dia kata provide immediate financial assistance, provide employment service through the re-employment placement program. Yang mana bila atau pada mana pekerja itu dibuang kerja. Macam mana dia nak develop balik dia punya career dan sebagainya. So akan bantulah di bawah employee insurance scheme. Dia kata ni act as a job brokerage to match job seeker to vacancies based on their skill and competencies. Dia boleh tolong cari pekerjaan lagi untuk you. Okay, once you dibuang kerja ataupun you dianiaya dan sebagainya, so you nak memulakan hidup baru di bawah skim ini, so akan bantu. Okay, alhamdulillah itu sajalah. Itu saja untuk topik yang ke-6 ini, iaitu topik social security loss. So ada dua benda je sebenarnya, SOCSO dan juga EPF. Okay. Saya tahu tak semua orang sebab tadi mention kan mostly from the public sector, tetapi this is kind of knowledge lah untuk you. Let's say kalau ada. Ya? Saya ada satu soalan. Ni untuk SOCSO Sebagai contoh nama Najib. Najib ni dia seorang kaki tangan awam. Okay. Tapi sebelum tu dia bekerja, contohlah dia kerja 5 tahun dalam sektor swasta. Dan dia mencarum pekeso semua dan dia adalah termaktub di bawah sebagai ahli pekeso lah, ahli SOCSO lah. Lepas dia masuk dalam skim kerajaan, dia pun dah masuk skim pencen. Kemudian dia kemalangan. Bila dia kemalangan, dia dalam dia punya recovery period tu, dia macam dalam keadaan yang sukar untuk bergerak lah, dan dia perlukan fisioterapi, dia perlukan incentive care lah.
So adakah dia ni layak untuk diletakkan di bawah pengawasan pusat rehabilitasi Pekeso? Okey. Adakah dia layak masuk di situ sebab dia dah tak mencarum di bawah Pekeso? Tapi dia masih lagi ahli Pekeso. Adakah dia dapat keistimewaan tu untuk diletakkan di bawah penjagaan Pekeso rehabilitasi? Okey. So, apa yang saya tahu, once you dah pun masuk kepada pekerjaan yang baru iaitu public sector, you dah tidak dikenali sebagai ahli dah lah. Sebab ahli untuk yang sok-sok ini hanya kepada private sector. So sekarang ni you dah terputus lah you punya keahlian itu. So bila you masuk kepada government, you termasuk di bawah Pension Act dan juga termasuk di bawah medical benefit yang diperuntukkan dalam dia punya organisasi. Okay, so saya rasa di sini bila berlakunya sebegitu, sok-sok takkan membantu dari segi kemalangan yang berlaku, kecualilah kalau ada request daripada mungkinlah tempoh dia untuk dia kembali pulih tu hanya terdapat di Pekeso punya pusat saja. Mungkin akan adalah request daripada your organisation. Mungkin sebegitu. Cik Anas. Tapi sepaham saya bila you masuk kepada public, you dah tak mencarum di dalam Pekeso lah. So, maknanya dia tak ada apa-apa keistimewaan lain lah dalam tempoh 5 tahun dia bekerja dalam private sector tu. Maknanya dia burn macam tu je. Ya, dia burn macam tu. Sebab Pekeso ni hanya melindungi you semasa you berada di pekerjaan tersebut. Bila you dah tak berada di pekerjaan tersebut, dalam sektor tersebut, anything happen, so takkan cover lah. So you mungkin ada keistimewaan lain di dalam Pension Act tu. Okay, kena tengok sikit dalam Pension Act. Apa keistimewaannya? Mesti ada jugalah, takkanlah sok-sok sediakan untuk private sector, untuk public sector tak ada pula tau. Itulah jawapan dari saya lah. Madam. Ya. Saya ada 2 soalan. Satu tadi soalan yang Anas tanya tu lah. Kebetulan sama pula dengan soalan Anas tu. Dan satu lagi, okey, berkenaan dengan pencarum untuk sok-sok ni, tadi Madam bagi tahu yang bergaji 4,000 ke bawah. Okey, contohlah saya saya starting kerja saya 3,000. Lepas tu okey saya layak lah, and then after 5 years saya dah naik jadi 5,000. Okey, so saya dah tak boleh untuk mencarum, tapi saya tak boleh berhenti mencarum, betul tak? Tadi Madam cakap. Okay, tapi saya mencarum, tapi majikan dah tak mencarum sebab saya dah lebih 4,000. Macam mana tu? Sebab kita perlukan persetujuan daripada majikan untuk dia mencarum apabila gaji kita dah lebih 4,000. Tapi kalau kata majikan tak nak mencarum, adakah kita mencarum seorang-seorang je? Okey, sekarang ni Cik Hafiz ada sedikit kekeliruan di situ. Ayat saya tadi, kalau mula-mula gaji 3,000, sekarang gaji dah pun 4,000. So majikan dan juga pekerja dua-dua masih lagi mencarum. Untuk yang tadi saya kata kalau kita gaji 4,000, kita kena minta permission daripada employer, majikan untuk mencarum. Itu adalah gaji pertama. Mula-mula masuk dah gaji 4,000 dah. Yang tu barulah kena minta permission daripada employer, majikan untuk mencarum. Ada sedikit kekeliruan kat situ. Kalau you memang gaji 3,000 tadi, situasi ni tadi gaji 3,000, sekarang dah gaji 4,000, you continue. Dua-dua, both parties akan continue. Oh, okey. Saya salah faham tadi kot. Macam banyak sangat kan benda sebenarnya. Sebab saya dengar tadi macam dia kata bila gaji tu dah naik, so dia memang dah tak boleh keluar daripada Pekeso. Ya, sebab dia ada one in always in principle tadi tu kan. So tu je lah soalan saya. Sebab satu lagi tadi anda satu tanya kan. Terima kasih. Sama. Yang lain ada nak tanya? Saya tak adalah expert tapi saya try lah apa yang saya tahulah.
Tak ada? Kalau tak ada, saya nak go through dengan assignment. Ada tak? Ada kan? Saya go through dengan assignment Okay, ada. Right, as I mentioned at the beginning of our class just now, I said that we have another assignment to be complete. Satu lagi assignment ni Iaitu pairing assignment yang ketiga, case study. Okay, contribute about 20%. Okay, yang ini you macam kena buat extra thing sikit lah. Okay, sebab you kena buka kepada website Malaysian Employment kejap. Website tersebut saya dah buka pun tadi. Okay, nanti kita akan tengok apa yang you kena klik dalam website tu lah. Okay, dalam website tu nanti dia ada beberapa case. Okay, so you kena ambil satu case as your reference. Okay, so you kena do some analysis about that case. Okay, kena buat analisis pasal case itu. But saya tak nak you just copy paste. Yelah, semua benda dah ada dalam tu. So you copy paste sahaja, tak boleh So you kena buat analisis, write down your own words. Apa yang you faham, you keluarkan balik, you extract balik lah. So you jangan copy paste sebab ayat dia pun ayat law. So you apa yang you faham, you keluarkan. Okay. The most important thing, no student are to have same court cases. Tak boleh sebab kat situ nanti bila kita search banyak sangat, lebih kurang 50 macam tu lah cases yang ada kat dalam tu. So mana mungkin you ambil case yang sama sebab nanti saya akan sediakan form each of pairing ini akan letakkan case apa yang dia nak ambil. So make sure that you check lah from that form tu, you tak ambil case yang kawan you dah pun ambil. Okay, so dalam court case report itu kita akan ambil 3 tahun, dalam masa 3 tahun semasa lah, ini tahun 2022, 2021, 2020. Okay, tapi kita berada di pertengahan 2022, so saya allow you untuk ambil juga 2019. Okay. Provide 2 court case report ya, 2. Dia nak 2 case. Okay. So dalam analisis you itu, okay, you kena do a citation, give full citation for the case including the name of the case, the date it was decided and the court that decided it. Okay, so bermaksud kat sini you memang ambil fakta tersebut yang decide oleh siapa, dan decide oleh benda yang sahih lah. Okay, so you kena briefly indicate the reason for the lawsuit, the identity and the argument of the plaintiff, the defendant respectively, and the lower court's decision if any decision has made earlier. Okay, apa decision yang telah dilakukan. Okay, ini fakta lah. Benda ini adalah fakta. Macam saya mention, yang ada dalam kita punya website itu nanti adalah bentuk penulisan law. Okay, so you kena keluarkan. So you kena tulis based on your pemahaman. Okay, so you kena keluarkan juga dari segi isu. Okay, concisely phrase in the form of question the essential issue before the court. If more than one issue is involved, you may have 2 or even more question here. Okay, then apa decision yang court dah keluarkan, indicate here with a yes or no. If possible, the court answer to the question or question in the issue section above, dan juga reason. Reason ini adalah summary. Okay, the possible reason given by the court for its decision and the case of statutory law relied on by the court in arriving at its decision. Okay, so yang you punya case tadi tu you kena attach dekat page belakang lah. Okay.
Boleh faham? Sekejap saya buka saya punya website. Madam, mesti daripada website tu kan, Madam? Kes daripada website itu. So any issue yang yang mention dekat court boleh masuk lah. Kalau contoh kes tu kes berkaitan SOCSO ke apa ke, semua boleh review balik lah kat ni assignment. Tapi you kena tengoklah dalam tu kes apa yang ada. Sebab sekejap mana saya punya website ni? Ni ke? Okey, ini adalah websitenya. Saya nak share dekat chat. Ni mana yang saya share kat chat tak keluar pun? Ada keluar tak dekat bahagian chat? Tu ada. Okay, tu dia punya website. Okay, so you akan tengok kepada Industrial Court of Malaysia. The official website of Industrial Court of Malaysia, Ministry of Human Resources. Ini adalah dia punya website. Okay, pergi kat bawah, search full awards. Klik dekat situ, okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, bahagian mana yang you perlu isi, hanya bahagian bawah ini, iaitu let's say you nak ambil tahun semasa tadi 3 tahun kan, saya kata nak 2020 lah. Okay, so untuk bahagian case code supposedly adalah non-compliance sahaja. Okay, yang non-compliance sahaja. Okay, you klik non-compliant, you submit. Ada lebih kurang 52 cases yang dimasukkan dalam mahkamah lah. Okay, so you boleh download, you make the analysis. Best Biomass Technology Sdn Bhd, Gorilla PLT. Ni versus ni lah yang menyaman. Syarikat-syarikat yang menyaman. Okay, contohlah saya download satu. Elisa, anak perempuan Arul Downs versus Best Biomass Technology Sdn Bhd. Okay, so ini dia punya case lah. Ada apa ni? Dia punya antara siapa dan siapa. Okay. So dia ada date. Okay. Date of mention, date of hearing, date of application, date of hearing. Siapa yang mewakili. Okay, so ini dia punya penceritaan dalam ni lah. Apa yang disamban. So you kena baca and analyze. Apa ni? Decision yang dilakukan oleh court. Ini akan sekali lagi, jangan copy paste ya. Ini kes-kes yang telah dijatuh hukum lah. Ya, betul. Telah dibicarakan, telah pun dapat dia punya keputusan. Cuma you macam study balik lah. So you keluarkan apa benda yang ada dalam kita punya course code itu. Adakah perlu macam contohlah kes ni, lepas tu kita nak relatekan dengan kes lain yang lebih kurang sama dengan dia ke dalam assignment tu? Boleh, you boleh bagikan pandangan. Kalau you rasa macam apa yang dibicarakan ini tidak
setara dengan apa yang kita dah belajar dalam chapter-chapter sebelum ini, boleh je discuss. Kalau tak silap saya dia dalam sebab certain apa case dia refer pada plaintiff dengan defendant punya hujah dia lah kan. Sometimes keputusan daripada mahkamah pun dia bukan direct pada hujah tu, dia refer tu macam judicial president atau lain-lain punya kes kan. Keputusan tu dia akan refer pada kes yang sebelum-sebelum ni kan, macam mana untuk letakkan keputusan kan. So as I mentioned lah, kalau you have another decision pun boleh je masukkan dekat bawah-bawah ni, summarize ke ataupun conclusion ke. Okay, boleh je. Creativity, how you want to write your report itu berdasarkan berdasarkan you punya ni lah. Creativity, saya tak meletakkan some limitation lah for you to explore ataupun untuk you berkarya dalam you hasilkan report. Saya tak ada. Okay, so the more you give actually bagus lah, bagus untuk you, bagus untuk saya juga. Banyak benda saya boleh baca. Okay, it's depend lah. Boleh? Baik madam. Okay, so jangan tengok kepada kita punya ni kita punya final assessment ni, tarikh dia yang saya dapat daripada kita punya coordinator 1/8 for the final assessment. Apa ni you punya final exam lah. So soalan itu saya tak dapat nak gambarkan sebab dia ni datang daripada RP. Tapi apa yang boleh saya sharekan nanti bila saya dah dapat detail daripada RP, saya akan kongsikan dengan you all lah what kind of question dan sebagainya. And if we have some amendment, kita tak nak, macam saya mention tadi lah, kita tak nak buat exam sama dengan budak full time, mungkin mereka akan buat pada waktu bekerja dan sebagainya. Saya akan berbincang balik dengan RP. Okay, ada apa lagi nak tanya? Ada lagi lebih kurang setengah jam. Anything you want to ask? Tak apa, lepas ni kalau ada soalan boleh tanya. Bila assignment kita semua pairing kan? Ya, pairing, semua pairing. Nak tukar pairing pun tak apa, tak ada masalah. Assignment pertama pairing orang lain, kedua pairing orang lain pun tak ada masalah. Okay, jangan lupa take attendance dalam you future. Apa lagi nak tanya? Macam biasa, recording seminar dan juga all the materials dalam seminar yang ketiga saya akan attach dalam you future. Tak ada apa-apa lagi. Kita tutup. Assignment 2 tu madam, sorry saya tak perasan pula yang pasal compliance analysis tu. Saya tak tahulah, saya terlepas pandang ke apa ke. Mock up employment contract tu madam ada masuk madam? Ada dalam you future. Dalam bawah. Kejap saya tunjuk terus kejap. You future. Minggu yang ke 11, 9 ke? Week 9. Janice pick up week 9, pair assignment 2. Okay, so ini dia punya guideline. Ini saya attachkan question 2 compliant analysis. Download lah. Dah turun download lah. Okay, so dia ada dua jenis question. So you pun kena analyse lah kita punya letter of contract ni, letter yang kita bagi dekat
employee bila dia dapat pekerjaan tersebut. So you can tengok apa yang tak betulnya dalam ni lah. Boleh? Boleh. Okay. So nanti boleh tengok dalam minggu ke-9. Lagi? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa lagi? I'm hoping that clear lah. Okay, apa yang kita bincangkan pada hari ni. Kalau nak tanya apa-apa lepas ni boleh je tanya. Okay, ada gangguan sikit. Kalau ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan Tasbih Farah dan juga surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kita jumpa pada undang ke-5. 16 hari bulan. 16 hari bulan 7. Yes, betul. So rasanya 16 hari bulan 7 tu nanti saya akan completekan pada chapter yang terakhir lah. Kalau ada apa-apa nak tanya tentang assignment, apa ni? Yang ketiga ni baru nak start buat kan. So nanti kita discuss pada minggu yang pada seminar yang kelima. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Sama-sama.